Rokok, rokok, dan rokok. Rokok sangat sinonim dalam kalangan lelaki kerana bagi mereka, merokok merupakan salah satu tanda kelelakian yang sejati. Tapi, tahukah anda sejak kebelakangan ini, angka kematian yang melibatkan perokok semakin menunjukkan peningkatan. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Apa itu rokok? Rokok merupakan silinder kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm yang berisi daun tembakau yang telah diolah. Rokok mengandungi lebih daripada 20 kandungan yang berbahaya dan boleh memudaratkan kesihatan seseorang. Antara bahan-bahan yang berbahaya yang terdapat dalam rokok adalah nikotin. Nikotin adalah bahan yang tidak asing lagi dalam rokok. Kajian menunjukkan nikotin adalah penggalak pertumbuhan kanser. Bagaimana nikotin menyebabkan ketagihan? Nikotin secara amnya akan merangsangkan pengeluaran dopamin dalam otak. Dopamin merupakan hormon yang menyebabkan seseorang itu berasa seronok dan teruja. Seperti dadah, dopamin akan melatih otak kita untuk mengambil nikotin. Setiap kali kita menghisap rokok, kita akan mengeluarkan hormon dopamin. Jadi, semakin lama seseorang itu menghisap rokok, semakin sukar dia meninggalkannya. Disebabkan nikotin menjadi punca ketagihan, perokok yang ingin berhenti akan mengalami fenomena sindrom saraf ataupun withdrawal symptom. Antara simptom-simptom yang akan anda alami ialah rasa keinginan yang kuat untuk merokok melalui nikotin ini. Bahan berbahaya yang kedua ialah tar. Tar mengandungi pelbagai bahan kimia yang menyebabkan kanser. Sebanyak 60 bahan kimia yang dijumpai dalam tar adalah bersifat karsinogen, iaitu punca kanser. Apabila seorang perokok menghisap rokok, tar akan menghasilkan permukaan yang melekit pada dinding dalaman paru-paru. Hal ini akan menyebabkan kanser dan penyakit kronik pernafasan. Tar juga merupakan penyebab paru-paru menjadi hitam. Bahan ini bukan sahaja menyebabkan penyakit pada paru-paru, ia juga boleh menyebabkan kanser mulut, kerosakan gigi dan penampilan yang kurang menarik. Yang ketiga ialah karbon monoksida. Karbon monoksida ialah gas yang tiada bau dan warna dan meningkat dalam darah apabila seseorang itu menghisap rokok. Sewaktu karbon monoksida memasuki dalam saluran darah, oksigen akan bercantum dengan gas ini sekaligus menyekat oksigen dari diserap ke dalam sel-sel tubuh. Antara simptom keracunan karbon monoksida ialah mudah letih, pening kepala, loya dan muntah. Bahan berbahaya yang keempat yang terdapat dalam rokok adalah arsenik. Arsenik ialah bahan yang boleh dijumpai dalam kandungan rokok yang juga penyebab kanser seperti kanser paru-paru, kanser kulit, kanser pundi kencing, kanser hati dan kanser buah pinggang. Yang kelima, bahan kimia yang terdapat dalam rokok ni adalah formaldehid. Formaldehid ni dia merupakan kandungan rokok yang terhasil daripada bahan bakar rokok. Ia merupakan gas yang tiada warna tetapi mempunyai bau yang kuat. Antara kesan apabila seseorang terdedah kepada formaldehid ini ialah mata berair, pedih pada mata, hidung dan tengkak, batuk, nafas berbunyi seperti whistle dan kegatalan kulit. Yang seterusnya adalah plumbum. Plumbum adalah pendedahan pada plumbum ni, dia boleh menyebabkan komplikasi yang serius kepada otak dan sel darah merah. Yang ketujuh adalah hidrogen cyanida. Untuk pengetahuan anda, kadar hidrogen cyanida dalam sebatang rokok ni adalah dalam lingkungan 10 hingga 400 mikrogram. Hidrogen cyanida ni adalah sejenis gas yang akan menghalang sel-sel dalam tubuh badan dari menggunakan oksigen. Jadi oksigen ni adalah komponen yang penting lah untuk sel-sel berfungsi. Tanpa oksigen, sel-sel dalam tubuh badan akan mula mati. Hai, saya JP Nur Idayu. Saya akan memberitahu tentang punca-punca merokok. Terdapat punca-punca tertentu yang menyebabkan seseorang merokok. Yang pertama ialah kurangnya ikatan kekeluargaan. Saya berkata sedemikian kerana peranan keluarga amat penting dalam mendidik anak masing-masing supaya
tidak terjerumus dalam masalah sosial yang sering berlaku pada anak remaja pada zaman sekarang. Ikatan kekeluargaan yang ada sekarang ini semakin berkurangan kerana ibu bapa tak berikan sepenuh perhatian kepada anak mereka. Seperti mereka sering sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Oleh itu, hal ini telah menyebabkan anak-anak merasa bosan dan kurang kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Sehingga anak-anak menjadi penghisap rokok kerana seorang pun yang melarang perbuatannya. Punca yang kedua ialah terlalu bebas. Tingkah laku anak-anak terutamanya yang telah mencapai umur belasan tahun sekarang ni seolah-olah di luar kekuasaan ibu bapa. Anak-anak remaja terlalu diberi kebebasan oleh ibu bapa untuk melakukan apa jua aktiviti. Jadi, anak tersebut melakukan sesuatu tanpa pengetahuan dan larangan daripada ibu bapa. Sehingga mereka mudah terjerumus dalam gejala merokok. Punca yang seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh dan pergaulan dengan kawan-kawan yang merokok juga merupakan faktor penggalak bagi remaja untuk menghisap rokok. Kerana jika mereka tak merokok, mereka akan disisihkan dan dianggap seperti mereka tak berani. Oleh itu, mereka akan turut merokok kerana mereka merasa dirinya tercabar oleh kawan-kawannya lain. Ada juga yang berpendapat rokok itu mudah dibeli. Dan disebabkan itu, remaja mula meneruskan tabiat merokok mereka setiap hari dan rokok juga mudah diperolehi dari rakan-rakan mereka yang juga merokok. Merokok akan mendatangkan kesan sekiranya kita tidak berhenti, dan antara kesan-kesan merokok ialah kanser paru-paru. 70 hingga 80% kematian kanser paru-paru adalah dalam kalangan perokok. Namun, jika anda berhenti merokok, anda mampu untuk mengurangkan risiko kanser paru-paru walaupun anda telah merokok bertahun lamanya. Seterusnya, merokok juga boleh menyebabkan penyakit jantung. Kandungan tembakau di dalam rokok boleh merosakkan jantung dan memberi kesan kepada peredaran darah anda. Dengan itu, ianya akan meningkatkan risiko pelbagai keadaan seperti serangan jantung, penyakit jantung koronari, strok dan banyak lagi. Seterusnya, merokok juga boleh mendatangkan penyakit emifisema, iaitu sesak nafas. Semakin banyak anda merokok, semakin tinggi risiko anda untuk mendapat penyakit ini. Antara kesan merokok ialah meningkatkan tekanan darah, melemahkan saluran darah dan menyebabkan saluran darah tersumbat. Kesemua kesan ini boleh menyebabkan strok atau dikenali sebagai angin ahmar. Cantik ada lengkap. Betul ke cantik tu saja? Terima kasih. Ini tudung daripada Fariha. Harga dia RM28. Tadi kalau awak nak beli, bolehlah kontak dia orang. Tengok tu dia tu. Maaf cik, cik tahu tak kesalahan merokok di tempat awam? Kenapa saya tahu? Cik tak boleh merokok di tempat awam. Asal rokok boleh beri kesan kepada orang lain. Okey Cik Faizah, apa masalah Cik hari ini? Saya batuk dan sesak nafas. Sudah lamakah Cik alami batuk-batuk ni?
lebih kurang sebulan. Saya tanya Cik, adakah Cik merokok? Ya, Sudah berapa lama Cik merokok? sudah lama, dalam 10 tahun. Cik Faizah, rokok sebenarnya tidak baik untuk kesihatan Cik. Dengan usia Cik yang masih muda, rokok ni lah yang menyebabkan batuk-batuk dan sesak nafas. Jadi saya harap Cik boleh kurangkan pengambilan rokok. Terima kasih, Doktor.